Assalamualaikum dan hai, selamat berpuasa lagi. Okey, so hari ni saya nak buat video tentang bokashi bean dan juga irrigation. Saya hari tu dah janji untuk tunjuk macam mana saya nak set upkan irrigation kat sini kan. Ni kan saya dah letakkan polytube 16mm and then saya cocok untuk saya lubangkan untuk cocok microtube 1mm kan. Okey, kat setiap ni saya dah buat. And then tinggal nak sambungkan 3 level ni pergi ke satu saluran. And then masuk, dia akan terima air daripada polypipe 25mm ni. Okay, sebelum tu saya nak tunjukkan bokashi bean. Okay, apa tu bokashi bean? Okay, bokashi bean ni dia berasal daripada orang Jepun punya perkataan ya, orang Jepun punya teknik lah. Okey, ini adalah salah satu cara kompos yang paling cepat. Kompos ada banyak jenis kompos, tapi ini adalah yang paling cepat lah so far. Bokashi bean. Okey. Kita punya lebihan kitchen scrap. Kitchen scrap tu apa? Lebihan yang kita potong-potong bawang, potong sayur, potong buah, kulitnya apa semua tu. Apa lagi? Ataupun ada lebihan buah ke yang belum dimasak. Yang belum dimasak. Ada yang saya tengok video yang dah masak pun boleh masuk. Tapi saya dah masak tak masuk kan. Saya masukkan yang belum masak je. So kitchen scrap yang belum dimasak, semua saya masukkan ke dalam ni. Okay. Dan kita campurkan dengan bokashi brand. Okay. Mana nak beli ni? Saya beli dekat Shopee. Bokashi brand ni pun dijual dekat Shopee sekali. Okay. Kebaikan buat kompos menggunakan bokashi bean. Satu adalah kita tak membazir kitchen scrap kita. Kadang-kadang kita pergi kedai, kita beli contohlah daun sop. Kita nak pakai sikit je, tapi kita terpaksa beli banyak. And then daun sop tu nanti akan buang macam gitu. Kan is bila kita nak beli, kita nak menanam pokok kat rumah, tak kisahlah rumah taman ke, rumah flat ke, rumah kampung landed ke, apa ke kan. So bila kita nak tanam pokok, kita akan beli tanah dekat luar, which is spend lagi money. And then kita nak bagi pokok tu sihat, kita beli baja, macam-macam baja. Okay, siapa yang memang menanam dia memang tahulah, bukan satu jenis baja je dia akan guna. So macam-macam jenis baja. Okay, so kat situ spend lagi duit. Dan bila kita dah tanam pokok, pokok tu pula bermasalah, berpenyakit. Sebab apa berpenyakit? Sebab dia datang daripada tanah tadi tu. Tanah tu tak cukup sihat, dia tak cukup biodiversity dalam tanah tu untuk membantu memberi nutrisi yang cukup kepada pokok. So bila pokok tak cukup nutrisi, macam manusia lah, bila tak cukup nutrisi, dia punya sistem, immune system dia akan rendah dan pokok akan senang kena penyakit, senang kena attack dengan serangga penyakit. So dekat situ bila pokok kita sakit, and then kita beli pula racun. Okay, bila kita dah beli racun, kita makan, kita expose dengan racun, and then kesihatan kita merudum, sistem hormon kita merudum. Dekat situ bila sistem hormon kita merudum, banyaklah penyakit akan keluar lah, masalah lah. Bila perempuan dengan PCOS-nya, hormon imbalance punya penyakit macam-macam kan. Lepas tu kita terpaksa spend lagi duit untuk menyelesaikan isu masalah kita. So banyak sangat isu yang timbul bila kita tak buat kompos kita sendirilah. Okay. So bila kita buat kompos kita sendiri, jimat, sangat-sangat jimat. Dan satu jimat sebab kitchen scrap kita tu kita gunakan. And then second is, actually bila kita buat kompos kita, bila guna teknik bokashi ni, dia akan ferment. Ferment ni macam kita panggil peram. Kita peram kan. Kita peram. So bila kita peram ni, akan menghasilkan bakteria, fungi yang bagus untuk kesihatan pokok kita dekat dalam kompos ni nanti. Okay, so saya nak tunjukkan anda bakteria tu memang tak nampak lah, tapi fungi tu boleh nampak, mycelium. Ini adalah kompos bean saya yang saya dah peram daripada 18 bulan 3 sampai 1 bulan 4. Okey, kita kena peram di dalam bokashi bean ni 2 minggu. Kita duk isi. Itu tak dikira lagi. Isi sampai penuh. Bila dah penuh, hari
terakhir kita isi kitchen scrap kita dalam ni, itu dikira sebagai hari pertama. Hari pertama. So 18 hari bulan 3 ni saya dah tak isi lagi lah dalam bokashi bin ni. So itulah hari pertama saya peram benda ni. Sampailah 1 hari bulan 4, which is esok. So esok saya akan buka dia. Okay, so saya akan tunjukkan besok lah. Alright. Lepas tu nak tunjukkan mycelium. So nampak tak putih-putih tu? That one is mycelium. Mycelium ni adalah sejenis fungi. So fungi ni dia sangat crucial, dia sangat penting, important, very very important kepada pokok kita. Sibuk je ni Ellie ni. Okay, so saya tutup dulu sebab nak baik dah peram dia. So apa fungsi fungi dengan bakteria dekat dalam kita punya media tanaman? Fungi dengan bakteria ni fungsinya adalah untuk trap ataupun menyekat nutrients yang bagus untuk pokok daripada flush away, daripada jauh daripada akar pokok lah. Indahnya ciptaan Allah ni, Allah cipta pokok ni, dia akan boleh convert cahaya matahari kepada energi, kepada glukos. Okay, pokok ambil cahaya matahari and then dia buat photosynthesis, dia convert menjadi glukos, which is energy, and then dia salurkan glukos ni ke tanah dia, ke tanah, ke akar dia, and then release kepada media. So glukos ni digunakan untuk apa? Bukan untuk pokok tu sendiri, tapi glukos ni diberikan kepada fungi dan bakteria ni. So apa bakteria yang famous, yang important kena ada dekat dalam tanah? Lactobacillus. Ada orang, kalau anda pernah dengar lah, ada orang ambil suplemen lactobacillus sebab dia ada masalah penghadaman dalam badan dia kan. Yalah, macam-macam lah. Sebab apa? Sebab dia dia mungkin makan sayur, tapi sayur yang dimakan tu tak ada lactobacillus. Sebab tak ditanam secara organik, so tak ada lactobacillus. Lactobacillus ni, bakteria ni hanya ada dekat dalam media yang pokok yang ditanam secara organik saja. Okay, alright. So itu adalah bakteria lactobacillus. Ada lagi bakteria lain. Mungkin saya akan buat satu video yang khas untuk menerangkan organik, biodiversity dekat dalam tanah ni secara details dalam satu video saja. Okey, itu salah satu jenis bakteria yang ada dekat dalam kompos organik. Yang funginya adalah mycelium. Mycelium mycorrhizae. Kalau anda pernah dengar mycorrhizae. Okey, so fungsi bakteria dan fungi yang macam saya cakap tadi ni, dia akan peluk kuat-kuat nutrisi ni, nutrients. Ada 42 jenis nutrients yang diperlukan oleh pokok yang available actually dekat dalam tanah. Tapi bila tak ada bakteria dan fungi ni, nutrients ni akan, bila kalau hujan, dia akan wash away oleh air hujan, dia akan berlalu pergilah. So dia tak duduk dekat akar pokok tu. So inilah fungsi bakteria dan fungi untuk untuk pokok. And then kena ada lagi dua microorganism, iaitu nematodes dan juga protozoa. Nematodes dan protozoa ni adalah pemangsa kepada fungi dan bakteria. So kalau dalam satu biodiversity tu kita belajar, okey, tikus dimakan oleh helang dimakan oleh ni kan, dia ada food chain kan. Macam tu juga dalam tanah, dia ada food chain dia. So kalau tak ada pemangsa kepada satu organisma ni, akan datang masalah. Okey, so perlu ada nematodes dan protozoa juga. Okey, next video saya akan terangkan lebih details pasal empat microorganisms ni. Okey, so kita back to bokashi bean. Okey, so ini esok saya akan proses dia lah. Saya akan tunjukkan. So saya tutup balik. Saya ada 3 tong. Okey, ini tong yang baru start saya peram 30 hari bulan, iaitu semalam lah. So saya akan start proses dia pada 13 hari bulan 4 lah. Okey,
So saya nak gunakan tong yang baru. Okay, kalau kita beli, kita akan dapat macam ni lah. Alright. So keluarkan ni dulu. So dalam plastik ni kita akan dapat manual dia, which is manual dia pun tulis dalam bahasa apa saya pun tak tahu, tak faham. Okay, so kita akan dapat pipe ni untuk dipasang kat sini. Okay, so kena buka ni dulu. Okay, ni cocok kat sini. Ni yang ni akan lock dia daripada dalam. Tapi sebelum tu kita kena pasangkan white tape ni dulu lah. Kita dah pasangkan pipe dia. Alright. Yang ini fungsinya adalah untuk letak kat sini. Okey. Kitchen scrap kita akan duduk dekat atas. So kalau ada air tu akan jatuh ke bawah. Okey, air tu yang kita boleh drain out dengan menggunakan pipe ni lah. So air ni ada orang guna sebagai baja juga kepada tanaman. Ada orang guna dia siram ke dalam lubang sinki untuk selesaikan isu siki tersumbat. Okay. Dia ada macam-macam kegunaan lah yang untuk air daripada penampaian ni. Okay, so apa yang kita perlu buat adalah kita perlukan tisu. Alright, tisu ni kita kena letak dekat sini. Okay, tisu ni fungsi dia adalah untuk menghalang daripada kan kitchen scrap tadi, kalau ada yang nak terjatuh ke bawah tempat air itulah. So kita tak nak ada partikel solid kat dalam air tu. Okay, then tisu ni kita dah letak, basahkan basahkan. Saya dah basahkan awal-awal. And then kita letak bokashi brand. Bokashi brand, a nice layer of bokashi brand. Dalam bokashi brand ni yang ada bakteria tu. Okay, right. Lepas dah letak ni, kita letakkanlah kitchen scrap kita. Ni yang saya kumpulkan semalam. Ada timun, ada kulit kentang, ada cili, ada kulit carrot, kulit bawang. So masuk dia. A thin layer. Layer tu jangan tebal sangat. Thin layer. Okay. Lepas dah tu kita tabur lagi bokashi brand ni. Alright. Okay. Lepas tu saya akan masukkan ini pula. Kulit buah naga ni saya kena potong dia kecil-kecil. Penting untuk kita gunting dia kecil-kecil untuk mempercepatkan proses penguraian, decomposing. Okay, so ni kita ratakan sikit. Kemudian ambil bokashi beran. Taburkan dia. Alright. Okay, lepas tu masukkan ini. Apa tu? Bok choy. Ni hari ni punya masak ni, bok choy. Okay, tabur je lah. Kalau anda perasan ada uncang teh, kalau ada uncang kopi pun boleh. Masukkan aja. Tak membazir kan? Okay. Macam saya, yang ni semua yang belum masak. Kalau ada leftover makanan yang dah dimasak pun tak membazir juga dekat rumah saya, sebab saya bagi pada ayam kampung. So tak membazir. Alright. Settle. Okay. Lepas ni kita tutupkan dia. So kalau ada lagi besok, top up sampai dia penuh. Lepas tu kita tak top up lagi dan kita labelkan lah. Ni kena tutup. Okay, dan kita labelkan macam yang saya buat ni. Okay, saya pakai ni selotip yang kalau kita nak mengecat kan, kita guna selotip ni kan. Dan kita tulis lah
Hari terakhir yang kita masukkan tu, itu adalah hari pertama. So settle lah proses untuk hari ni untuk bokashi bean saya. So esok saya kena proseskan bokashi bean yang pertama tu menjadikan dia black gold. Black gold tau, jangan main. Right, okay, saya dah gatherkan barang-barang yang diperlukan. Okay, penyambung dia ada macam-macam jenis penyambung. Sekejap lagi saya terangkan. And then ada drill, then ada pipe tu. Lepas tu ada gunting, and then lipat 16mm yang terpakai lah. So saya kena tengok kalau ada ni terpakai ada lubang-lubang kan. So saya kena jangan ambil lah yang lubang tu. Okay, so bahagian yang sini saya akan sambungkan daripada level nombor 3 sambung nombor 2 sambung 1, and then masuk kepada satu saluran. Yang ini saya akan letakkan end cap. So air masuk sudah berakhir kat sini, dia tak ada pergi mana-mana lah. First thing first, kita alihkan benda Allah ni dulu. Air tu dah alih, ni alih lagi. Kita ada penyambung elbow ni 16mm punya okey. Kita ada T, and then kita ada end cap, and then kita ada grommet, and then kita ada pili. Okey, nanti along the way video ni anda akan tahu mana saya nak letakkan benda-benda ni semua. Ini tingkat 1, saya akan letakkan elbow. Make sure lipat ni biar kita lebihkan sikit susah saya nak pasang bila dia tak cukup lebih kat sini. Okay, make sure bila kita pasang ni dia tinggal ring yang terakhir ni. Kalau tengok yang ni ada 1, 2, 3 ring kan. Okay, make sure ring yang 1, 2 dia masuk, expose ring terakhir saja yang ni. Okay, baru dia tak tercabut. And then yang ini pun saya letakkan, ni tingkat kedua saya letak elbow juga, tingkat 3 pun saya letak elbow. Okay, then kita sambungkan yang ni tadi, kita sambungkan ke sini, yang ni kita sambung ke sini, yang tingkat 3 ni kita sambung ke bawah. Okay, nanti dia akan bercantum dekat sini semua. Dia akan mencantum kat sini. So that's why yang ini ke sini, bukan ke bawah. So nanti semua akan ke sini. Right, yang ini kita akan letakkan sambungan T tadi. Ini pun sambungan T. Okay, lepas tu ada satu lagi ke bawah, nanti dia akan pergi ke sana. Okay, jom. Ini kita agak-agak Okay, so ni result bila kita dah sambungkan ni. Lepas tu dia pergi ke bawah, and then saya dah pasangkan elbow siap-siap supaya senang. Okay, so ni kita akan connect ke sini. Dekat sini kita kena lubangkan. Kita lubangkan pakai drill lah. Kita guna mata ni. Ni khas untuk lubangkan polypipe. Dan dia punya saiz tu memang ngam-ngam lah. So kita tukar dulu. Penting supaya kita lubangkan ni dia tepat 90 degree. Kalau tak tepat, jangan lari sangat.
lubang yang ni kena keluar. Ni. Ni kena keluar. Okey, ni grommet kita masukkan. Dia securekan supaya air tak ada leaking lah. Tapi tetap boleh berlaku leaking kalau tak betul-betul 90 degrees. Okey, yang ni masukkan. Okey. Right. Ni air tak keluar sebab ni tutup. Kalau kita buka ni, see? So air keluar. So kita tutup dia. Kita cantumkan dia. Okay. Ya. Right. So sekarang kita bukakan dia. Tak ada masalah, jangan takut sebab air tak cukup kuat sebab pump tak on. Dia tak cukup kuat untuk naik atas. So sekarang kita pasangkan end cap ni dekat sebelah sini. Okey, dan saya dah pasangkan end cap. So sekarang ni kita boleh test naik ke tidak airnya. So macam biasa kita So kita test, onkan pump, tengok air keluar ke tak. Would like to find and connect to devices also. Okay. Okay, dah on. Right. Alhamdulillah. Keluar. Nampak tak air keluar? Tu keluar. Ada air. So setiap ni berfungsi kat atas ni pun keluar juga. Situ pun keluar juga. Okay, so berjaya. Alhamdulillah. Ini kita checking ada leaking ke tak dekat end cap ni. Tak ada leaking. Kita checking kat sini. Oh, ni saya kena gantikan sebab kat sini ada lubang. Dan dekat tempat yang saya letakkan grommet tu, kena betulkan sikit lah. Grommet tu kena letak minyak. Okay, sebab ada leaking sikit tu. Okay, so kita dah offkan pump. Alhamdulillah berjaya projek ni Okay, so far pokok ros ni dah dapat irrigation. So dia akan terima air setiap pukul 8 pagi dan pukul 12 tengah hari. And then next project untuk irrigation saya nak buat untuk pokok-pokok ros yang dekat tepi ni. Kat tepi ni pun saya nak letakkan drip juga. Okey, setakat ni saja untuk video hari ni. Dah nak buka, dah nak maghrib. Okey, terima kasih kerana menonton dan saya harap dapat mengajar sedikit sebanyak pada anda yang mana nak tinggalkan pokok pada hari raya ni kan. Nak balik kampung, balik rumah mertua. So pokok tu tinggal, tak ada siapa nak siram. So buatlah macam ni. Walaupun video ni tak lengkap, tapi saya akan tunjuk daripada satu video ke satu video cara yang penuh dah. Yang ini saya tak tunjuk lagi yang sistem wifi saya pakai. Lepas tu saya tak tunjuk lagi pump saya pakai. Actually banyak je. Kalau pokok anda tak banyak, boleh pakai pump akuarium tu je. Okay, so terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi in the next video. Bye. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa.